tangan anda boleh menjadi tempat persembunyian pelbagai jenis kuman yang membawa penyakit-penyakit berbahaya. Oleh itu, pastikan tangan anda sentiasa bersih. Basuhlah tangan dengan betul. Amalkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, basahkan tangan anda dan ratakan sabun dengan sempurna. Langkah yang kedua, gosok kedua-dua belah tapak tangan anda. Langkah yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari anda. Langkah yang keempat, gosok kuku di tapak tangan anda. Langkah yang kelima, gosok belakang tangan dan celah jari anda. Langkah yang keenam, basuh tangan anda dengan aliran air yang bersih. Dan langkah yang ketujuh, keringkan tangan anda dengan tisu atau kain yang bersih. Tangan yang bersih boleh mencegah penyakit. Amalkan membasuh tangan dengan cara yang betul. Keputusan di tangan anda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan Cikgu Safwan di kelas Matematik YouTube. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, iaitu kenali nombor dan bagaimana kita nak belajar sebut angka dengan betul. Okey, untuk kelas kali ini cikgu akan untuk kelas tahun 5 ya. Cikgu akan gunakan buku matematik tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Okey, manakala ini tajuk yang pertama, anda boleh rujuk tajuk kandungan yang pertama iaitu nombor hingga 1 juta. Buka muka surat 1. Okey, kita akan gunakan buku teks ini sebagai rujukan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, sebelum kita nak belajar menyebut angka dengan betul, kita akan buat sedikit ulang kaji tentang nilai tempat. Sudah pasti anda dah belajar tentang nilai tempat. Okey, nilai tempat yang ada sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta anda akan belajar semasa di tahun 6. Okey, baiklah. Jika anda perhatikan pada buku teks atau mana-mana buku, biasanya nombor atau angka ditulis seperti ini. Okey. Contohnya, dia akan tulis seperti ini. Nampak tak ada terpisah sedikit? Kan? Okey, bukan tolak saya nak tunjuk ini dia terpisah. Dan kita tidak menulis contoh ya. Okey. Sebab apa? Sebab nombor ini dia ada kumpulan-kumpulan dia. Okey, ada kumpulan-kumpulan dia. Kumpulan-kumpulan angka seperti yang cikgu ada tunjuk di sini, carta nilai tempat, dia ada kumpulan-kumpulan dia. Okey, anda akan faham nantilah apa itu kumpulan dia, kenapa ada macam ni. Ya, kenapa ada carta nilai tempat seperti yang anda lihat ini. Okey.
Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus kepada contoh yang pertama. Okey, saya pasti anda tahu ini merupakan planet yang terbesar, kalau tak silap cikgu, di sistem suria ni, dan ada dia punya diameter. Okey, di sini diameter untuk planet Mushtari. Cuma bagaimana cara untuk kita menyebut diameter ini dengan betul? Okey, kita imbas balik cara untuk menyebut angka. Bila kita tahu cara sebut, bermaksud kita kena tahu nilai tempat. Okey, baiklah. Okey, kita imbas balik nilai tempat yang ini sa. Ini 10, saya tulis sebagai PU. Okey, tapi anda baca dia sebagai 10. Dan nilai tempat ini ratus. Ini nilai tempatnya 1000. Ini nilai tempatnya 10,000. Dan ini nilai tempatnya 100,000. Okey, yang berwarna merah ini yang berwarna merah ini merupakan kumpulan ribu. Okey, merupakan kumpulan ribu. Manakala yang berwarna purple ini, saya tak pasti sebab saya ada merujuk buku dari luar negara. Di sini dipanggil sebagai once period. Okey, yang ini 1000 period. Okey, dah tengok balik carta nilai tempat. So yang ini sebenarnya one period. Yang ini 1000 period, ataupun dalam bahasa Melayu 1000 dan seterusnya juta. Okey, macam mana kita nak sebut nombor ini dengan betul? Okey, memandangkan kita dah tahu kumpulannya, kemudian kita tahu nilai tempatnya. Okey, 10 ratus. Okey, ini untuk kumpulan yang warna purple. Kemudian yang warna merah ini semuanya kumpulan ribu, bermaksud 3 ini sa untuk ribu. Yang 4 ini puluh untuk ribu. Yang 1 ini ratus untuk ribu. Jadi cara menyebut diameter untuk planet Mushtari ialah 143,000. Itu saja, 143,000. Okey, memandangkan ratus, puluh dan sa sifar, jadi kita tak perlu sebut. Okey, baiklah, bagaimana pula dengan diameter bumi? Kalau kita bandingkan nilainya, sudah tentu bumi mempunyai diameter yang lebih kecil nilainya berbanding planet Mushtari. Okey, macam mana kita nak sebut angka ini? Okey, pertama sekali kita akan sebut dalam kumpulan ribu dahulu, diikuti nombor seterusnya. Anda boleh tengok tips yang terdapat pada muka surat 1, tip yang ada di bawah tu. Sebut nombor dalam kumpulan ribu dahulu, diikuti nombor yang seterusnya. Untuk contoh ini, kumpulan ribu, ini kumpulan ribu. Okey, ini kumpulan ribu, dan ini yang dikatakan sebagai nombor yang seterusnya. Okey, ataupun dalam video ini cikgu sebut sebagai one period. Okey, macam mana kita nak sebut? Pertama sekali kita kena tahu setiap kumpulan ini ada nilai tempatnya. Sifar ini sa,
6 ini puluh, 7 ini ratus. Okey. Kemudian yang seterusnya untuk kumpulan ribu, 2 ini nilai tempatnya sah. Biasanya sah kita tak sebut kan. Dan 1 ini puluh. Okey. Pertama sekali lihat dahulu kumpulan ribu. Apa yang anda nampak? Ya, kita nampak angka 12. Tapi angka 12 ini berada dalam kumpulan ribu. Jadi cara menyebut nombor ini ialah 12,000 diikuti nombor yang seterusnya iaitu 760. Saya sebut sekali lagi, diameter bumi ialah 12,760 kilometer. Okey. Contoh yang seterusnya, yang ni yang cikgu sebutkan tadi, cara menyebut angka dengan betul, sebutkan angka dalam kumpulan ribu diikuti nombor yang seterusnya. Okey, ini yang dimaksudkan sebagai kumpulan ribu. Okey, ini kumpulan ribu, manakala ini yang dimaksudkan diikuti nombor seterusnya. Okey. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Menarik ni. Okey, saya rasa mungkin anda tahu ini merupakan International Space Station, di mana tempat angkasawan pergi melakukan uji kaji. Okey. Dan angkasawan negara kita Dr. Sheikh Muzaffar Shukr juga pernah berada di International Space Station ISS. Okey. Dan apa yang tercatat di sini, di nota ini, ialah jisim yang dicatatkan pada jisim berat. Tapi berat tak merujuk pada jisim. Jisim yang dicatatkan pada 3 September 2011. Okey, macam mana cara kita nak sebut jisim ini dengan betul? Okey, kita ikut tips yang ada dalam buku teks. Kita sebut dahulu kumpulan ribu. Jadi yang mana satu kumpulan ribu? Okey, cikgu dah tandakan yang warna merah ini sebagai kumpulan ribu dan diikuti nombor seterusnya. Seterusnya, anda kena tahu dalam setiap kumpulan juga ada nilai tempat dia. Yang ini sah, yang ini puluh, ini ratus. Okey. Dalam kumpulan ribu pun sama juga. 7 ini sah, puluh dan ratus. Okey. Sebut nombor dalam kumpulan ribu. Okey, mari kita sebut dulu nombor dalam kumpulan ribu. Cikgu zoomkan sikit. Okey, dalam kumpulan ribu yang ini. Jadi cara kita menyebut dengan betul ialah 417,000. Habis untuk kumpulan ribu. Diikuti nombor yang seterusnya 289. Sekali lagi cikgu sebut 417,289 kilogram. Itu cara menyebut dengan betul. Okey, saya rasa ada yang dah boleh ikut, dah boleh faham. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang ada di dalam buku teks matematik tahun 5, rujuk muka surat 1. Okey, kenali nombor bilangan pelancong ke destinasi pelancongan di Pulau Langkawi pada tahun 2005 hingga 2012. Okey, yang A itu untuk kompleks kraft, B kereta kabel, C laman padi, D taman hidupan liar, dan yang terakhir untuk E merupakan bilangan pelancong
ke Underwater World. Siapa pernah pergi Langkawi? Cikgu banyak kali dah pergi ke Langkawi. Memang tempat tu best. Okey, kita teruskan dengan apa yang kita nak pelajari hari ini, iaitu cara untuk menyebut nombor dengan betul. Okey, adakah kita dapat menyebut nombor ini dengan sebutan yang betul? Okey, kita masih lagi merujuk dengan tips yang disediakan dalam buku teks. Anda ikut tip ini, insya-Allah anda akan dapat sebut nombor dengan betul. Okey, pertama sekali sebut nombor dalam kumpulan ribu. Okey, macam mana nak tahu mana kumpulan ribu? Biasanya tiga sekali ni merupakan kumpulan ribu. Okey, kalau ada nombor macam ni, contoh cikgu bagi. Contohnya macam ni. Besar nombor ni. Okey, ini kumpulan 1 period. Cikgu tak tahu dalam bahasa Melayu dia. Yang seterusnya ini kumpulan kumpulan ribu. Dan ini kumpulan juta. Okey, nilai tempatnya masih sama. Okey, nilai tempat dalam kumpulan puluh, ratus. Begitu juga dengan kumpulan ribu. Nilai tempatnya sama. Puluh, ratus ribu. Begitu juga dengan juta. Untuk juta. Puluh untuk juta. Ratus untuk juta. Okey. Jadi macam mana kita nak menyebut bilangan pelancong yang terdapat pada contoh 1. Okey, cikgu padam dulu. Okey, kita dah tahu yang mana satu kumpulan ribu. Yang cikgu highlightkan warna kuning itu merupakan kumpulan ribu. Okey, kita sebut dahulu kumpulan ribu. Kita dah tahu nilai tempat dia. Okey, ini puluh dan ratus. Okey, cara menyebutnya anda cuba dahulu. Okey, betul. Ya. 100. Cikgu tulis di sini 100. Puluh tak ada, tak perlu tulis. 107 di tempat Kemudian jangan lupa ini kumpulan ribu. Okey, 107,000. Habis untuk kumpulan ribu. Tulis nombor yang seterusnya ataupun sebut nombor yang seterusnya. 843. Okey, senang kan cara nak menyebut nombor? Kalau anda dah tahu, anda boleh sebut nombor sampai bilion. Okey, jika anda tahu menggunakan carta ini. Okey, kalau anda faham macam mana sistem nombor ini disusun. Okey, baiklah. Untuk B, cuba anda sebut sendiri terlebih dahulu. Okey, saya pasti ramai yang dah dapat menyebut. Ramai yang dah tahu mana kumpulan untuk ribu. Okey, ini kumpulan untuk ribu, di mana nilai tempatnya ada ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi cara menyebutnya, kita mulakan dengan kumpulan ribu dahulu. 895,000. Habis untuk ribu. Jangan lupa nombor yang seterusnya 513. 513. Okey, cara menyebut bilangan pelancong untuk pelancong ke kereta kabel 895,513.
Okey, baiklah. Contoh C. Menarik contoh C ni. Agak berbeza sedikit berbanding contoh A, B, D dan E. Okey, langkah yang pertama kita kena tahu mana satu kumpulan ribu. Okey, nampaknya anda dah tahu. Ini kumpulan ribu. Nilai tempatnya sama, 10. Okey, kita sebut dahulu kumpulan ribu. 83 ini kumpulan mana? Kumpulan ribu. Jadi 83,730 tak ada, tak payah tulis. 3 tu kita sebut sebagai 3 lah. Tak ada 3 sah, hanya 3 sahaja. Okey, nampaknya anda dah makin mahir. Untuk contoh D, bilangan pelancong ke Taman Hidupan Liar. Cikgu pun tak pernah pergi. Okey, Taman Hidupan Liar, macam mana nak sebut? Kenal pasti dahulu kumpulan ribu. Ini kumpulan ribu. Nilai tempatnya sama, sa. 2 ini sa. 6 pada tempat puluh. 1 pada tempat ratus untuk kumpulan ribu. Jadi cara menyebutnya 162. Ini kumpulan ribu. RIBU. Dan jangan lupa tulis nombor yang berikutnya, 442. Okey, 442. Alright. Okey, saya rasa anda dah pandai sebut sekarang ni dengan betul. Dan contoh yang terakhir, ke Underwater World. Okey, pertama sekali kenal pasti yang mana satu kumpulan ribu. Okey, ini kumpulan ribu. Nilai tempat kumpulan ribu sama juga, 10, 100. Ini untuk ribu. Baiklah, kita bacakan dahulu nombor di kumpulan ribu. 548,000. 548,756. Okey, 548 kumpulan ribu. 548,756. Syabas. Okey, anda berjaya menyebut ke-5 nombor dengan betul. Okey, baiklah. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Ada perbincangan di antara seorang guru dan 3 orang murid, iaitu May, David dan Aqil. Okey, cikgu dia sebut. Okey, anda pun dah nampak apa yang cikgu dia sebut. 200,043. Okey, cikgu sebut, anak murid tulis. Cikgu tulis di sini 200,000. Kenapa saya ingat ni? 2 teruknya huruf D cikgu. Dua ratus ribu 43.
Okey, 200,043. Macam mana nak tulis? Okey, di sini Mary tulis 2. Ini jawapan Mary tulis. Tak nak sebut. Anda boleh cuba sebut. Ini David. Siapa yang tulis betul? David tulis macam ni pula. Kemudian Aqil. Mungkin Aqil betul. Oh, panjang betul Aqil ni menulis. Nah, tu dia panjang. Okey, siapa yang betul? Siapa yang menulis sama seperti apa yang cikgu dia sebut? Kita boleh cek. Okey, memandangkan anda dah pandai membaca nombor dengan betul. Okey, anda pun dah tahu, oh 200 ini di kumpulan ribu. Jadi cara sebut dia 200,403. Alamak, Mary tak sama dengan apa yang cikgu sebut. Mary punya tulis tidak sama seperti yang disebut oleh cikgu. Kemudian Aqil dululah, sebab Aqil ni panjang sangat. Macam mana ni Aqil? Okey, sistem nombor biasanya dibuat kumpulan 3-3. Okey, kumpulan pertama untuk ones period, kumpulan kedua untuk kumpulan ribu, dan kumpulan ketiga untuk juta. Alamak, betul ke Aqil ni tulis? Okey, biasanya nombor dikumpulkan kumpulan 3-3 seperti ini. Jadi kita cek. Okey, ini kumpulan ribu. Okey, ini kumpulan ribu. Ini kumpulan juta. Di mana dua ini pada nilai tempat 100 juta. Jadi yang Aqil tulis ni 200 juta 403. Okey, 200 juta 403. Salah lah. Okey, kemudian David. Okey, David, kita buat dulu kumpulan nombor untuk ribu dan seterusnya, kumpulan yang seterusnya. Jadi David menulis 200,043. Jadi David punya yang benar. Pandai David. Okey, baiklah, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Tahukah kamu haiwan terberat di dunia ialah ikan paus biru? Okey, ikan paus biru. Ini ikan paus biru. Berat dia macam mana nak sebut ni? Okey, anda dah pandai. Tapi kalau anda belum faham, anda boleh gunakan carta nilai tempat. Kita tulis terlebih dahulu. Ini kumpulan ribu. Okey, tulis dalam kumpulan ribu. 176 dan seterusnya. Okey, cara menyebut dia, sebut dahulu kumpulan ribu 176 sa. Jangan sebut sa semula. 176,792. Okey, ataupun kita tulis dia 100 7 jangan lari. 176 ini untuk kumpulan ribu. 176,000 dan tulis nombor yang seterusnya atau sebut nombor yang seterusnya 776
Okey, cikgu sebut ya, 176,792. Okey, nampaknya anak-anak murid cikgu dah pandai sebut dengan betul. Untuk contoh yang keempat, dia agak tricky sikit, tapi saya rasa anda boleh buat. 100,001. Okey, yang ini dia bagi dalam perkataan dan angka. Okey, ada seorang budak pakai spek tu tanya, adakah semua nombor yang ditulis dalam angka dan perkataan itu betul? Bincangkan. Okey, macam mana nak bincang ni? 100,001 macam mana nak tulis? Okey, biasanya ingat nombor 100,001 biasanya nombor dalam satu kumpulan ada 3 nilai tempat. Okey, di mana ini ratus? Tersasul cikgu. Ini ratus, ini puluh, ini sa. Ini untuk kumpulan ribu. Okey, yang seterusnya ratus, puluh, sa. 100,000. 100,000. 100,000. Dia hanya sebut 100 saja. Puluh tak ada, sa tak ada. Jadi letak sifar. 100,000. Kita nak tulis kumpulan yang seterusnya. 100,001. Okey, 1. 100 tidak, dia tak sebut ratus. 10 tidak, dia tak sebut berpuluh. Dia hanya sebut 1. Jadi inilah angka 100,001. Okey, ni contoh yang keempat. Yang kedua pula, 407,011. 407,011. Okey, macam mana nak tulis ni? Betul ke yang ditulis tu? Kita cek. 1, 2, 3 untuk kumpulan ribu. 1, 2, 3 untuk yang seterusnya. Dalam kumpulan ribu ada nilai tempat ratus, ada juga puluh untuk ribu dan juga sa. Ni untuk ribu. Begitu juga kumpulan yang seterusnya yang cikgu tak tahu nama sampai ke sudah. Ratus, puluh dan sa. Okey, dengar betul-betul ya. 407,000. Stop. 400. 4 di tempat ratus. 7 tu puluh ke sa? Dia tak sebut 70. Dia hanya sebut 7. Jadi tak ada puluh. Dan 7 di tempat sa. Siaplah. Inilah 407,000. Kita dah selesai tulis di kumpulan ribu. Seterusnya 407,011. Ada tak sebut ratus? Tak ada. 11 macam ini. Jadi inilah rupanya 407,011. Nampaknya yang ditulis dalam papan putih itu salah. Okey, ini yang betul. Seterusnya, senang kan? Seterusnya yang ketiga, 60,102. 60,102. Kita buat rumah dia dulu untuk ribu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di mana setiap kumpulan ini ada nilai tempatnya. Ratus ribu, puluh ribu, seribu untuk kumpulan ribu. Yang seterusnya ratus, puluh, sa. Okey, cuba sebut betul-betul dan dengar betul-betul cikgu sebut. 60,000. Stop.
Kita tulis dulu untuk kumpulan ribu. 60,000. Ada dengar ratus tak? Tak ada. Tak ada dengar ratus kan? Tak payah tulis. 60. Tak ada sa. Okey. Jadi ini 60,000. Siap untuk kumpulan ribu, dah tulis. Seterusnya 102. 102. Ada tak dengar puluh? Tak ada pun. 2 di tempat sa. Jadi inilah dia rupa 60,102. Okey, contoh yang terakhir sebelum kita pergi makan. 800,093. 800,093. Buatlah tempat dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kumpulan ribu ada nilai tempat dia ratus puluh. Sa. Ini untuk ribu. Okey, yang seterusnya jangan dilupa. Ratus, puluh dan sa. Okey, baca dan dengar betul-betul. 800,000. Stop. 800,000. 8 ada di tempat ratus. Ada dengar puluh tak? Tak ada. Ada dengar tak nombor untuk sa? Tak ada. Jadi ini 800,000. Okey, settle untuk kumpulan ribu. Yang seterusnya 93. Baca betul-betul, dengar betul-betul. 93. Ada tak ratus? Tak ada pun dengar. Sifar. 93. 9 di tempat puluh, 3 di tempat sa. Alhamdulillah, selesai juga cara kita belajar untuk menyebut nombor dengan betul. Okey, sekian. Itu dia, anda dah belajar. Cikgu rasa anda pun dah pandai belajar. Anda pun dah tahu cara menyebut nombor dengan betul. Okey, cikgu mulakan tadi dengan memperkenalkan kepada anda carta nilai tepat. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh yang ini untuk menyebut diameter planet Mushtari dan juga bumi. Okey, kemudian kita belajar untuk menyebut jisim ISS dan kita berjaya menyebut dengan betul. Kemudian kita pergi kepada contoh yang ada dalam buku teks. Contoh yang pertama kita dah bincang. Okey, contoh yang kedua, contoh yang ketiga ikan paus biru. Dan yang terakhir contoh yang keempat. Okey, nampaknya kita dah pandai menyebut nombor dengan betul. Alhamdulillah. Jadi anda boleh teruskan lagi dengan latihan yang ada di muka surat 3. Okey, jangan malas-malas. Rajin belajar. Kalau tak tahu boleh tanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Matematik. Tahun 5. Nilai nombor. Nilai tempat, nilai digit dan kumpulan. Nilai tempat, nilai digit dan kumpulan. Kumpulan juta, ribu, biasa. Tempat juta, ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh, sa. Digit 1 juta, 100
ribu, 10.000, 1.000, 100, 10, 1. Pengenalan kumpulan dan bilangan sifar. Kumpulan biasa dan bilangan sifar. Tempat: ratus, puluh, sah. Digit sifar: 2 sifar, 1 sifar, dan tiada. Pengenalan kumpulan dan bilangan sifar. Kumpulan biasa dan bilangan sifar. Tempat: ratus, puluh, sah. Digit: ratus mempunyai 2 sifar, puluh mempunyai 1 sifar, dan sah tiada. Kumpulan ribu dan bilangan sifar. Tempat: ratus ribu, puluh ribu, 1.000. Digit sifar: ratus ribu mempunyai 5 sifar, puluh ribu mempunyai 4 sifar, dan 1.000 mempunyai 3 sifar. Kumpulan juta dan bilangan sifar. Tempat: ratus juta, puluh juta, sajuta. Digit sifar: ratus juta mempunyai 8 sifar, puluh juta mempunyai 7 sifar, dan sajuta mempunyai 6 sifar. Menukarkan cerakinan nilai tempat kepada nombor. Soalan 1. Nyatakan nilai nombor bagi 10. 10, 1, 1, 10, 1 sifar. Soalan kedua, nyatakan nilai nombor bagi 100. 100, 1, 1, ratus, 2 sifar. Soalan ketiga, nyatakan nilai nombor bagi 1.000. 1.000, 1, 1, 1.000, 3 sifar. Soalan 4. Nyatakan nilai nombor bagi 10.000. 10.000, 1, 1, 10.000, 4 sifar. Soalan kelima, nyatakan nilai nombor bagi 100.000. 100.000, 1, 1, 100.000, 5 sifar. Soalan keenam, nyatakan nilai nombor bagi 1 juta. 1 juta, 1, 1, juta, 6 sifar. Soalan tamat.
Assalamualaikum. Hari ini kita nak lihat membunda sebarang nombor. Okey, soalan pertama, bundakan 506,127 kepada puluh yang hampir. Okey, kamu salin dulu soalan ni. 506,127 kita nak bundakan kepada puluh. Jadi kamu gariskan puluh iaitu 2 ni. Okey, 2 tu kamu salin semula di atas dia. Selepas 2, 3. 3 tulis kat bawah. Nombor yang sebelah kanan kamu gariskan iaitu 7 tu, tukarkan kepada sifar. So di sinilah kita nak tengok 27 ni hampir dengan 20 ke hampir dengan 30. Caranya kita lihat nombor yang di sebelah kanan kamu garis tadi, sebelah 2 tu, nombor 7 ni. Okey, nombor yang di kanan dia iaitu 7. Tengok pada jadual dekat sebelah ni. Okey, ni 7 kan. So, kalau 7 ni, kamu pilih jawapan yang di bawah. Okey, kalau dia bermula 5, 6, 7, 8, 9, pilih jawapan bawah. Tapi kalau yang kamu bulatkan tu 4, 3, 2, 1 sifar, kamu pilih jawapan atas. So, dalam kes ni, 7 berada di bawah. Jadi, kita bulatkan, kita pilih jawapan yang bawah, 30. Okey, yang depan ni, 5061 ni pun sama, salin je. Salin semula. Okey, kamu salin semula. 5, sifar, 6, 1. Just kita tukar 30 ni je. Kita ambil yang bawah. Jadi jawapan akhir kita 506,130. Tak faham tak apa, kita lihat soalan seterusnya. Bundakan 496,347 kepada ratus yang terdekat. Okey, dia nak ratus. Maka ratus ni adalah pada digit 3. Okey, 3 tu salin di atasnya. Selepas 3 adalah 4. Nombor 47 sebelah kanan tu tukar sahaja jadi sifar. So, sekarang 347 ni kita nak tahu hampir pada 300 ataupun hampir pada 400. Cara dia lihat pada sebelah kanan 3 iaitu 4. 4 ni kalau rujuk kat sebelah kanan ni dia berada di bahagian atas. Jadi kita pilihlah jawapan atas ni, 300 ni sebagai jawapan kita. Jangan lupa 496 tetap kena salin. So jawapan kita 496,300. Okey, mudah kan? Okey, soalan ketiga. Bundakan 895,573 kepada 1000 yang terdekat. So, dalam soalan ni 1000 adalah angka 5, digit 5. So, digit 5 tu salin ke atas. Selepas 5 adalah 6. 5, 7, 3 belah kanan tu semua tukar jadi sifar. So, kita nak tahu dia hampir kepada 5000 ke hampir kepada 6000. Caranya lihat 5 ni. Okey, lihat 5 ni. 5 ni kalau di sebelah jadual sebelah kanan ni berada di bahagian bawah. Maka kita pilih 6000 ni sebagai jawapan kita. Okey, 89 pun sama, salin. Jangan ditinggalkan 89 tu. So jawapan akhir kita 896 sifar sifar sifar. 896,000. Soalan keempat. 138,029 ditukarkan kepada 10,000 yang terdekat. Jadi 10,000 adalah digit 3. Okey, 3 tu tulis dekat atas. Selepas 3 adalah 4. 8 sifar 29 semua tukar jadi sifar. So, mana jawapan dia? Atas atau bawah? Kita lihat pada 8 ni. Okey, 8 ni dalam jadualnya berada di sebelah bawah. Jadi jawapan kita adalah yang ni. Okey. Dan 1 ni salin. 140,000. Tu jawapan kita. Mudah kan? Okey, seterusnya bundakan kepada ratus ribu yang terdekat. Di mana ratus ribu?
iaitu digit 3 ni. Salin 3. Selepas 3 adalah 4. Nombor sebelah kanan tu semua tukarkan jadi sifar. So nak pilih atas atau bawah, kita lihat 1. Dalam jadual belah kanan 1 berada di atas. Jadi jawapan kita yang atas. Okey, depan tu dah tak ada nombor, jadi tak payah salin apa-apalah. Kita salin jawapan atas tu je lah. 300,000. Okey, soalan seterusnya. Bundakan 769,954 kepada ratus yang terdekat. Okey, mana ratus? 9 ni ratus. Okey. So, kamu salin 9 ke atas. Selepas 9, 10. Cara nak tulis 10, buat macam ni. Okey. Dekat sini ada 1 bawah 9, tak boleh macam tu. Kena ditambahkan 9 tambah 1, dia jadi 10. So, 1 tu letak bawah 6. Okey. 6 dengan 1 pun kena ditambahkan. 6 tambah 1, dia jadi 7. So, apa jadi dengan 54 ni semua tukar jadi sifar. So, nak pilih atas ke, nak pilih bawah ke, kita tengok digit 5 ni. Okey, 5 ni berada kat kawasan bawah. Jadi, kita pilih jawapan bawah. So, 7 ni pun salin. So, jawapan kita 770,000. Okey, soalan terakhir. Bundakan 439,997 kepada puluh yang terdekat. Puluh ni puluh 9. So, salinlah 9 tu di atas. Selepas 9, dia jadi 10. Okey. Yang ni kita perlu tambahkan. 9 tambah 1, dia jadi 10 juga. Tulis macam tu. Yang ni pun kena tambahkan. 9 tambah 1, dia jadi 10 juga. Macam tu. So, 3 tambah 1 pun kena tambahkan, dia jadi 4. Okey. Nombor belah kanan 7 ni tukar jadi sifar. So, nak pilih jawapan atas ke, nak pilih jawapan bawah? So, kita pilih, tengok 7 ni. 7 berada di bawah, maka kita ambil jawapan bawah. 4 ni jangan lupa. Jawapan kita 440,000. Okey, itu sahaja. Itu sahaja topik hari ini. Terima kasih kerana telah menonton video ni. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel, like, share maupun komen supaya cikgu boleh upload video dengan lebih banyak lagi selepas ini. Assalamualaikum. Bagaikan mimpi setiap hari, di rumah lagi, rebahan lagi, entah sampai kapan aku begini, makan tidur lagi, enggak henti-henti. Oh Corona, kapan kau pergi dari bumi ini? Badanku kini enggak langsing lagi, diet gagal lagi, kok jadi begini, pusing pala Barbie.